Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi semalamnya berkenaan dengan kita nak buat korban bagi orang yang masih hidup, sama ada orang tersebut sanak saudara kita, kaum kerabat kita ataupun orang lain, kenalan kita ataupun sesiapa sahaja, dan juga orang yang telah mati. Maka dalam masalah kita nak buat korban bagi orang yang hidup, bagi orang yang hidup ini tidak sah korban tersebut. Maka intinya tidak jadi korban. Tapi bila sembelih, daging tetap boleh dimakan kalau sembelihan tersebut mengikut hukum-hukum syarak. Namun korbannya tidak sah, tidak jadi korban. Kalau kita nak korban bagi orang yang masih hidup tanpa izinnya. Jadi untuk menjadikan korban orang yang masih hidup ni sah, kita kena minta izin dengan dia lagi lah, dengan orang tersebut. Tak kiralah sama ada orang tersebut itu sanak saudara kita ataupun orang lain yang bukan di bawah tanggungan kita. Yang bukan di bawah tanggungan kita, maka tidak sah untuk kita buat korban bagi orang tersebut. Kalau orang di bawah tanggungan kita, memang itu tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita seperti anak kita, isteri kita, itu tanggungjawab kita. Tuntutan tersebut terletak di atas bahu kita. Manakala bagi orang yang mati, kalau orang yang mati tersebut bukan orang di bawah tanggungan kita juga, dan dianya tidak berwasiat kepada kita untuk berkorban bagi dirinya, maka tidak sah juga korban. Tidak sah. Melainkan dia wasiat kepada kita. Sekiranya aku mati, aku wasiat kepada kamu untuk berkorban bagi diri aku. Dia tinggal piti ataupun kita secara tabarruk untuk buat bagi dirinya. Kalau begitu, barulah kalau kita berkorban pada si mati tersebut, korban itu menjadi sah. Itu dia. Tapi kalau anak kita tak ada masalah lah. Kalau anak kita okay. Anak yang di bawah tanggungan kita pun sah kita buat korban sekiranya sama ada dia hidup ataupun dah mati. Sekiranya anak yang di bawah tangan kita tersebut belum balik. Kalau dia balik, maka kita mengikut kaum ulama, kita kena minta izin kepada dia lah. Itu dia. Begitu dalam masalah ini, masalah korban ni boleh dikatakan ia kias pada masalah zakat, yakni zakat fitrah. Maka zakat fitrah apabila seseorang anak
yang sudah akil balik, yang sudah ada pendapatan sendiri. Tak kiralah sumber pendapatan sama ada bekerja kerajaan ataupun bekerja sendiri seperti berkebun, bertani. Maka mereka ini sebenarnya wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan harta sendiri, bukan lagi harta ibu bapa. Itu dia. Jadi dalam masalah ini, maka pihak ibu bapa tidak wajib lagi mengeluarkan zakat bagi mereka. Bagi anak-anak yang telah balik, yang telah ada pendapatan sendiri, tidak wajib lagi ibu bapa mengeluarkan zakat bagi mereka. Karena tanggungjawab mengeluarkan zakat fitrah itu telah terletak di atas bahu mereka, kerana mereka telah akil balik. Melainkan anak-anak yang masih lagi dalam tanggungjawab ibu bapa, seperti anak-anak sudah akil balik tapi masih lagi belajar di universiti ataupun di mana-mana institusi pendidikan lah, itu memang di bawah tanggungjawab ibu bapa. Jadi kalau yang sudah ada pendapatan sendiri, sudah akil balik dan dia pula belum berkeluarga sekalipun, maka tanggungjawab membayar zakat fitrah tersebut terletak atas bahunya. Dan sekiranya bapa hendak membayar zakat fitrah tersebut bagi pihak anaknya yang telah akil balik, yang telah ada pendapatan sendiri, maka wajib pihak ibu bapa tersebut, pihak bapa, pihak ayah lah, meminta izin daripada anaknya. Kalau dia keluarkan juga tanpa izin anaknya, tidak sah fitrah tersebut. Bila tidak sah, maka tak jadilah fitrah. Seolah-olah tak keluar lagi lah fitrah bagi diri dia. Tetapi bapa tidak berdosa, kerana tanggungjawab tersebut terletak di atas bahu anaknya yang sudah akil balik, yang sudah ada pendapatan sendiri. Lepas tu, wang ataupun harta yang telah dikeluarkan zakat fitrah itu, walaupun tidak menjadi zakat fitrah, dia akan menjadi sedekah sunat. Tak rugi, tapi tidak sah menjadi zakat fitrah. Itu saja. Begitu juga bagi cucu-cucu yang masih ada ayah, namun ayahnya tidak tinggal bersekali ataupun tinggal berasingan. Cucu tersebut dipelihara oleh datuknya. Sedangkan ayahnya masih ada, tapi mungkin kerana bercerai ataupun kerana kematian isteri, ayahnya tinggal berasingan dan mungkin sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Maka dari segi hukumnya, fitrah tersebut adalah tanggungjawab ayah. Ayah bagi cucu yang dipelihara oleh datuk yang cucu yang dipelihara datuk ni, ayahlah yang bertanggungjawab. Datuk tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kerana ayahnya masih ada. Melainkan ayahnya tiada, dia mati ke apa ke, itu tanggungjawab datuk lah. Jadi sekiranya datuk ataupun datuk dia ni keluarkan zakat fitrah bagi pihak cucunya, sedangkan ayah bagi kanak-kanak tersebut masih ada, maka tidak sah zakat fitrah tersebut, melainkan datuk saat ni meminta izin daripada ayah cucu-cucunya. Dah baru sah. Kalau keluarkan juga, maka zakat tersebut hanya menjadi sedekah sunat, tidak lagi memenuhi tuntutan zakat fitrah. Itulah beberapa masalah yang kita kata ada hubung kait dengan masalah korban bagi orang yang hidup ini dari segi kiasnya. Cumanya berbeza dari segi hukum. Kalau zakat fitrah wajib, korban ini sunat muakkadah kifayah. Tapi rupa masalahnya hampir sama. Itu fiqh. Fiqh. Sebab itulah dalam masalah sebegini, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab dan kita mendengar penerangan guru-guru, insya-Allah ianya akan dapat selesaikan. Kerana setiap ibadat yang telah dituntut ke atas kita ini, sebenarnya bila sebut ibadat ni, dia ada rukunnya, dia ada syaratnya,
Dan dia ada sunatnya. Dan tanggungjawab orang lain tidak boleh dipikul sewenang-wenangnya, diambil alih sewenang-wenangnya oleh orang lain. Kalau tanggungjawab tersebut di bawah ayah atau bapa, maka tidak bolehlah datuk mengambil tanggungjawab tersebut tanpa izin ayah atau bapa. Itulah kaedah yang kita boleh ambil. Begitu juga dalam masalah korban orang yang hidup, walaupun dia sahabat baik kita dan dia masih hidup, maka kita tidak boleh mengambil tanggungjawab tuntutan berkorban tersebut daripadanya tanpa izinnya. Mungkin dia nak buat sendiri. Kadang-kadang, mungkin kadang-kadang lah dia pun seorang ahli ibadah, maka dia nak kerjakan korban sendiri untuk dirinya, tiba-tiba kita buat tanpa pengetahuan dan izinnya. Ini suatu perkara yang tidak baik dari segi pergaulan ataupun persahabatan, menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam hati. Jadi cukup setakat tu perkongsian kita malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pula esoknya dengan tajuk baru, bab baru, iaitu cara berkorban berkumpulan secara tertib. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.